Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pesyarah kami, Dr. Jasmine dan juga rakan yang saya hormati sekalian. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami pada hari ini dengan pengenalan kepada PDRM. Apa itu PDRM? PDRM adalah Polis Diraja Malaysia. Tahukah kalian, PDRM Malaysia mempunyai lebih 100,000 orang anggota yang berkhidmat di dalamnya, di mana keanggotaannya mencerminkan pelbagai bidang tugas PDRM daripada tugasan-tugasan tradisional kepolisian dan sentiasa berdamping dengan rakyat sehinggalah kepada tugas-tugas non-regulatory yang dilakukan oleh Pasukan Gerakan Malaysia. PGA merupakan salah satu cawangan PDRM. Tambahan pula, PGA ditubuhkan bagi menyediakan satu pasukan simpanan khas untuk menghadapi segala ancaman yang berlaku di dalam negara Malaysia, serta mencari dan memusnahkan penjenayah yang berada di dalam hutan, pantai, pulau, kawasan pendalaman dan juga sempadan negara Malaysia. Pelbagai deskripsi tugas tentang anggota polis dan PGA yang akan kami buatkan bersama Tuan Luqman di dalam segmen temu bual kami dan juga sesi pembentangan kami. Selain itu, PDRM juga mempunyai pelbagai kumpulan sokongan lain seperti polis bantuan, polis tambahan, sukarelawan polis, kadet polis dan juga kitangan awam bagi menjaga keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Visi PDRM, peneraju keselamatan bagi menekankan Malaysia selamat dan aman. Misi PDRM memberikan perkhidmatan kepolisian yang profesional, berkualiti dan berintegriti ke arah keselamatan dan keselamatan awam. Moto Polis dan Masyarakat berpisah tiada. Pangkat di dalam Polis Diraja Malaysia mempunyai 17 peringkat pangkat yang dibahagi kepada dua kategori, iaitu kumpulan pegawai kanan polis dan kumpulan pegawai rendah polis. Di dalam kumpulan pegawai kanan polis bermula daripada peringkat pangkat inspektor sehingga inspektor jeneral polis, manakala kumpulan pegawai rendah polis bermula dari konstebel sehingga sub-inspektor. Polis Diraja Malaysia merupakan sebuah perkhidmatan yang terbesar di negara ini. Oleh kerana fungsinya yang berbeza-beza dan unik, maka sudah semestinya ia memberi banyak peluang kerjaya yang tidak didapati dalam perkhidmatan lain. Terdapat pelbagai bahagian di dalamnya yang boleh menawarkan peluang pekerjaan yang mencabar serta menyeronokkan. Di samping anda dapat berkhidmat untuk negara, anda juga dapat mencungkil dan mengasah bakat yang mungkin ada pada diri anda. Jadi, bagaimana caranya? Anda boleh memasuki perkhidmatan polis melalui 4 cara, iaitu konstebel sokongan, konstebel, sarjan dan juga inspektor. Jika anda terpilih, anda akan menjalani latihan di pusat-pusat latihan polis 3 hingga 12 bulan dan anda akan mempelajari persenjataan, undang-undang, sains kepolisian, kawat, latihan jasmani termasuk sesi mempertahankan diri. Setiap ahli pasukan akan melalui percubaan selama 3 tahun sebelum disahkan dalam sesuatu jawatan tersebut. Berdasarkan akhbar utusan Borneo Online bertarikh 31 Januari 2019, terdapat sebuah artikel bertajuk Nisbah Polis dan Masyarakat di Malaysia adalah yang terbaik antara beberapa negara di Asia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik iaitu Datuk Seri Muhammad Saleh berkata, nisbah anggaran antara polis dan masyarakat di negara ini adalah pada 1:500 hingga 600 berbanding standard antarabangsa, iaitu seorang polis bersamaan 350 hingga 400 masyarakat. Menurut beliau lagi, angka di Malaysia masih tahap agak selesa berbanding beberapa negara lain yang merekodkan nisbah masyarakat sehingga mencecah angka ribu. Deskripsi tugas Inspektor Polis. Inspektor Polis menjalankan tugas-tugas kepolisian selaras dengan fungsi di Jabatan Pengurusan, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Cawangan Khas, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, serta Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Antara tugas Inspektor Polis ialah mentadbir, merancang pencegahan jenayah, menyiasat, menangkap dan mendakwa mengatur kawanan konflik, mengumpulkan bisikan, menyediakan peralatan dan perhubungan dengan hal-hal keselamatan awam di darat, laut dan di udara bagi mewujudkan suasana aman dan tenteram di kalangan rakyat dan negara kita. Baiklah,
kumpulan kami telah mendirikan temu bual bersama dengan salah seorang pegawai polis. Jom kita saksikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada Inspektor Muhammad Luqman bin Kamal Azim, atau boleh ke saya panggil sebagai Tuan Luqman? Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Luqman atas kesudian Tuan melapangkan masa memenuhi undangan kami hari ini untuk berkongsi ilmu serta maklumat berkaitan dengan kerjaya Tuan. Untuk makluman Tuan, kami sangat berbesar hati kerana Tuan sudi menerima pelawaan kami untuk meneramah Tuan yang merupakan seorang pegawai penyiasat jenayah di Jabatan Siasatan Jenayah dan telah berkhidmat selama 3 tahun. Malah Tuan juga sedang menyandang jawatan Pelatuan Komander Pasukan Gerakan Am. Nampak sebelah saya ni nak interview orang hebat macam Tuan ni. Okey, sebelum memudahkan perbincangan kita, izinkan saya memperkenalkan diri saya serta rakan-rakan seperjuangan saya. Okey, saya Wan Nusratina bersama rakan-rakan saya iaitu Munirah, Nur Fadilah, Nur Izwani, Siti Aisyah dan juga Umar. Okey. Tuan, pepatah ada mengatakan tak kenal maka tak cinta, betul tak Tuan? Okey, jadi bolehkah Tuan berkongsi sedikit tentang biodata dan latar belakang Tuan untuk kami mengenali Tuan dengan lebih dekat? Dipersilakan Tuan. Okay, nama saya Muhammad Luqman bin Kamal Azim, Inspektor Muhammad bin Kamal Azim. Ya, saya berumur 28 tahun, graduate bagi orang lagi. Dan telah berkhidmat dalam pasukan polis ini nak masuk tahun kelima. Okay, saya betul hak pendidikan saya ijazah sarjana muda sendiri kepada SPM Universiti Teknologi Maharashtra. Dan sekarang ni saya bertugas sebagai Pelatuan Komander di Pasukan Gerakan Am Sabah. Sudah masuk bulan keempat lah. Saya baru tukarkan. Sebelum ni selepas saya rekrut, saya bertugas sebagai pegawai penyiasat jenayah di Beberapa Polis Daerah Pulau Langkawi selama hampir setahun, dan saya ditukarkan pula ke masih tempat yang sama, pegawai penyiasat jenayah di Beberapa Polis Daerah selama 2 tahun. Ya. So seterusnya saya ditukarkan di Pasukan Gerakan Am sampai sekarang. Terima kasih Tuan sudi berkongsi biodata Tuan. Okey, seterusnya saya ingin menjemput sahabat saya iaitu Izwani untuk mengajukan soalan berkaitan kerjaya sebagai seorang anggota polis kepada Tuan. Dipersilakan Izwani. Saya ada tertarik dengan biodata Tuan yang mengatakan Tuan dah 5 tahun bekerja dalam bidang ini, betul kan? Jadi boleh tak saya tahu tahun bila Tuan start mencuburi, dan kalau boleh tahun first tu jawatan apa Tuan pegang? Okay. Start of course lah, kalau dalam polis ni pertama sekali kena rekrut dulu lah kan. So pada mulanya saya mencuburi bidang polis ni pada tahun 2017. Masa tu saya baru habis belajar, sampai setahun lagi saya habis belajar. Belum kompor pun lagi. Lepas interview beberapa salinan, so saya berpeluang untuk bekerja dalam bidang polisan lah. So saya pertama sekali kena menjalani latihan lah selama 9 bulan di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur selama 9 bulan. So lepas habis training, habis latihan tu, saya ditempatkan di Beberapa Polis Daerah Pulau Langkawi sebagai pegawai penyiasat jenayah. Itu first posting saya lah selepas habis rekrut. Mula mencuburi bidang kepolisian ni tahun 2017 lah. Masa tu umur saya 24. 24 tahun. Baru habis belajar lah macam tu. Kiranya daripada muda lah Tuan mencuburi 24 tahun tu. Sedang-sedang lah orang kata, tak ada muda sangat pun. Muda lah tu 24 kan. Tuan, saya tanya juga Tuan, adakah Tuan mencuburi bidang ini didorong oleh keluarga ataupun minat Tuan sendiri dalam bidang polis ni? Dorongan tu dia datang daripada saya sendiri. Apabila saya habis belajar dan saya ingin mendapatkan kerja tetap. So dari situ dorongan datang. Minat tu pada mulanya tak adalah saya begitu minat, tapi bila dah dapat tu kita terpaksa minat lah. Kita dah, orang kata, kita dah pilih jalan untuk menjadi seorang pegawai polis kan. So terpaksa dia minat walau apa-apa pun. So kalau tak minat lah, jadi stres pula kerja kita kan. So macam tadi saya katalah, dorongan tu datang daripada saya sendiri yang masa tu baru habis belajar dan tak ada kerja tetap lagi. Saya kerja part time sikit di syarikat swasta sementara nak menunggu kerja tetap kan. So kerjaya polis ni sampai dulu. So saya terpaksa lah masuklah rezeki kat polis kan. Time tu dia sampai dulu, kita terpaksa pergi je lah. Terima kasih Tuan. Itulah rezeki tak salah alamat orang cakap kan. Terusnya saya pada kawan saya pula. Mun, silakan. Terima kasih kepada sahabat saya. Berkaitan dengan gaji, baiklah,
berapakah agaknya gaji permulaan Tuan semasa Tuan baru-baru bertugas di jabatan ini, dan berapakah agaknya kenaikan gaji tahunan yang diberikan setiap tahun? Dia pakai inspektor ni, gaji permulaan dia yang dia tawarkan adalah, kalau grade dia orang panggil grade YA13 lah dalam sistem gaji YA13. So gaji permulaan adalah dalam lingkungan RM2,502 minimum, dan maksimum RM9,800. Tergantung pada kalau you ada degree holder, bachelor degree holder tu kan, gaji dia lain. Kalau ada master, dia masuk kalau master lain sikit, gaji dia tinggi sikit lah. So kenaikan tahunan tu every year, kalau pangkat inspektor ni gaji tahunan kenaikan dia 230. So ada lagi lain bergantung pada depend on mana you duduk lah. PGA, lepas tu kakak am, ada yang lain. Orang biasa ada yang lain juga. Oh, jadi kalau boleh saya tahu dengan lebih detail berkaitan dengan gaji, boleh tak, kan gaji ni kan dia ada mengikut pangkat, organisasi mesti ada peringkat atasan, hingga bawahan kan. Kalau tuan tahu, maksudnya peringkat atasan hingga bawahan tu berapa agak-agak gaji dia? Berbeza lah. Okay, sekarang saya level inspector ni, saya tahu level on inspector lah. So, bila once you naik satu level lagi, tangga gaji dia dah lain lah. Dia punya grade pun dah lain. Macam contoh lepas inspector adalah pangkat ASP. So pangkat ASP tu dia punya grade YA16. So YA16 tu gaji mungkin saya cari dalam minimum 4,000 lebih. Lain dah. So once you naik up satu level, dia punya minimum gaji tu dah lain. Dia tak sama lah. Baiklah, itu saja. Saya teruskan dengan sahabat saya seterusnya. Ingin saya bertanya soal apakah latihan kemahiran dan kelulusan yang diperlukan untuk menjawat jawatan sebagai polis di Malaysia? Inspektor polis lah kan, untuk jawatan sebagai inspektor polis lah. Saya fokus kepada inspektor polis. So tak ada apa-apa yang kemahiran dan latihan yang spesifik diperlukan. Cukup you ada ijazah sarjana muda yang dikira oleh kerajaan, dan fizikal you cukup. Maknanya fizikal you menepati kriteria, okey dah boleh dah masuk. Maknanya dah boleh dah boleh pergi interview, dan kena ada saringan interview lah, beberapa saringan. So kalau you lepas interview tu, you dapatlah peluang untuk masuk jadi seorang pegawai polis, inspektor polis. Dan satu lagi, you credit pasal SPM, you credit in BM, dan you punya fizikal ada kriteria tu, fizikal you menepati, dan boleh lepas masuk. Baik, jadi pada pendapat tuan lah kan, berapakah tempoh yang diperlukan untuk seseorang itu tamat latihan di kamp polis dan dia boleh pegang jawatan yang tetap lah? Macam penjawatan inspektor, kadet inspektor ni, latihan tu rekrut pasal dalam pelapor tu selama 9 bulan. Okay, terima kasih tuan. Seterusnya saya mempersilakan sahabat saya Fad untuk teruskan sesi tumpuan. Terima kasih Aisyah. Seterusnya soalan pada saya. Bolehkah Tuan Luqman kongsikan bersama kami antara kelebihan atau keistimewaan serta kemudahan yang Tuan Luqman dapati sepanjang Tuan Luqman berkhidmat di dalam anggota polis ini, ataupun keistimewaan menjadi pasukan gerakan UMNO. Kalau boleh Tuan Luqman kongsikan. Contohnya macam kemudahan kediaman ke, kos rawatan Dia sebenarnya kalau once you ceburi bidang kepolisan ni, lagi badan uniform ni, dia tak ada banyak kelebihan. Dia kata dia lebih kepada you berkhidmat untuk negara, sedia untuk berkhidmat untuk negara. So bila-bila masa you boleh kena kerja, bila-bila masa dia kalau ada kerja, you kena datang kerja. Bila-bila masa kena panggil untuk kerja, you kena pergi kerja. 24 jam kata standby, walaupun dalam tempoh bercuti. So dia sebenarnya tak kelebihan dia tak banyak, itulah. Tapi macam lain-lain kelebihan tu dia sama je juga macam kata kerja kerajaan yang lain. Ada naung-naung yang ada beberapa naung lah, naung temahan, naung pula, naung awam, macam kerja kerajaan yang lain, naung khas kan. So, tapi orang kata pergi menjamin masa depan tu boleh lah. So, kebiasaan ni kerja kerajaan ni menjamin masa depan, betul. So, itulah sedikit. Kiranya kemudahan tu sama seperti penjawat awam yang lain lah. Tak ada macam khas untuk anggota pasukan ni macam ada yang spesifik. Tak adalah kan? Ke ada? Dia bergantung pada penugasan yang penjawatan yang kamu pegang. Saya cakap sebelum ni, contoh saya sebelum ni saya pegawai penyiasat sebenarnya. Saya ada elang pegawai penyiasat.
saya dapat allowance pegawai penyiasat. So orang jabatan lain tak dapat allowance pegawai penyiasat. Cuma saya je dapat allowance pegawai. Siapa yang jadi pegawai penyiasat, dia dapat allowance pegawai penyiasat. Itu kelebihan dia lah. Salah satu allowance. So jadi bila saya ditukarkan di Pasukan Gerakan Am, saya dah tak jadi pegawai penyiasat. Allowance tu saya tak dapat dah. Saya dapat allowance Pasukan Gerakan Am. Macam tu. Terima kasih atas penerangan tersebut. Seterusnya saya mempersilakan Umar untuk soalan berikutnya. Okay, terima kasih kepada rakan saya itu Cik Fadilah. So di sini saya ada dua soalan untuk Tuan Inspektor. Soalan pertama berkaitan dengan peluang kenaikan pangkat. So seperti yang kami sedia maklum, jawatan dalam polis ini dia ada pelbagai pangkat. Jadi apakah peluang ataupun syarat ataupun tempoh masa yang diperlukan oleh seseorang polis itu untuk melayakkan dia naik pangkat? Kalau menurut saya ni, level inspektor ni antara yang kata level paling rendah dalam pegawai kanan lah. Dari dulu kan, pegawai rendah dan pegawai kanan polis. So level inspektor ni paling rendah pegawai kanan polis lah. So peluang dia bergantung pada dia punya credibility lah masa kerja tu. Dan dia akan ada ujian kompetensi. So macam contoh inspektor nak naik KSP, tempoh dia tak silap saya dalam 6 tahun ni boleh kerja juga untuk kenaikan pangkat. So tapi kenaikan pangkat tu dia ada ujian kompetensi lah. So kalau you boleh kata you punya sepanjang tempoh you jadi inspektor tu, you punya orang kata apa tu, kerja bagus, tak ada apa-apa tata tertib, insyaAllah lah akan dinaikkan pangkat ke seterusnya. Sama juga SP ke lain atas ini kan. So macam tu lah. Setiap tahunan tu dia akan ada penilaian. So markah tu pun akan orang kata dia ambil kira untuk kenaikan pangkat. Dia akan ada bagi pengiraan markah lah setiap tahun. Tahun dia, tahun ni you punya kerja bagus ke tak bagus, so nanti you punya bos akan, bahagian akan bagi penilaian. So markah tu yang akan full-full kenaikan pangkat. Selain daripada kerja-kerja yang you buat lah. Okay, terima kasih di atas jawapan Tuan Inspektor yang sangat menarik. Seterusnya saya lepas pada rakan saya iaitu Cik Tina. Okey, terima kasih Umar. Maka selesailah sesi temu puan kita pada hari ini.